Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama baliklah kitab Sahih Bukhari kita terjemah dan ulasan oleh Maulana Asri. Kita masih bincang bab yang ke-13, hadis yang ke-20 dah. Okay, kita sama balik tentang Nabi, bukti bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain maksum. Bukti bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain maksum, terpelihara daripada dosa dah. Hadis ini juga menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekian nabi yang lain terpelihara daripada melakukan dosa-dosa, atau dalam arti kata yang lain, mereka adalah maksum. Hikmah dari kemaksuman para nabi ialah untuk memberikan keyakinan penuh pada umat manusia bahawa ajaran yang dibawa oleh mereka, oleh Nabi ni, para Nabi adalah benar-benar terpelihara daripada sebarang kesilapan, kepalsuan, kekurangan, pemesongan, penyelewengan dan pelbagai andaian yang negatif yang lain lah. Dan sifat ismah ni tak terjaga ni hanya dianugerahkan khusus kepada para Nabi sahaja, bukan Tok Wali lah. Jika terdapat mana-mana ajaran yang mendakwa orang lain, Tok Guru, Tok Wali turut memiliki sifat yang dikhususkan pada para Nabi tersebut, maka ajaran itu haruslah dihukum sesat. Kita kata mesti kata sesat dah. Tok Guru kata, walau Tok Ulama mana hebat pun kata dia tak ada dosa, Tok Guru tak ada dosa, maka tu sesat lah. Ini adalah salah satu perkara yang merupakan usul, bukan cabai-cabai dan bukan furuk dah, usul dah. Dan prinsip dalam agama Islam. Selain ia juga bercanggah dengan akidah khatamun nubuwah yang khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bercanggah dengan akidah Nabi yang terakhir lah. Jadi Nabi ni paling hebat, Nabi yang terakhir dan paling bersih, maksum dah. Oleh itu Tok Guru setamana, Tok Wali setamana hebat pun, dan kita tak boleh pegang semua pendapat dia, walaupun dia juru setamana. Memang Tok Wali sungguh lah, bukan Tok Wali reka-reka setamana pun dah. Bukan Tok Wali sesat, betul-betul dia baik setamana pun, dia bukan hujah agama. Bahkan mungkin dia salah, bahkan boleh rosak akidah setengah-setengah perkara, tapi boleh dimaafkan oleh Allah SWT. Ada orang rosak akidah, mungkin akidah besar kali lah, maksudnya akidah kecil-kecil ni, boleh Tok Wali tu tersilap sampai tahap tak betul akidah, tapi dimaafkan kerana email dia, kerana amal dia, mungkin terjadi dah. Jadi kita kena berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan berpegang pada Tok Guru dah. Walaupun akidah ismatul anbiya jadi kesucian terpelihara pada dosa para nabi ni telah disepakati oleh sekalian ulama secara umumnya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, namun mereka masih lagi berbeza pendapat dalam menetapkan jenis-jenis dan zaman dosa tersebut. Ada perbahas lagi dah. Jangan jumpa pada kitab baca Tok Guru ni apa ulama ni sesat sebab dia kata dia ada perincian-perincian tertentu dah. Tapi ada perbahasan lagi dah, zaman bila jenis-jenis dosa besar kecil sama dah. Mereka bagaimanapun tetap sependapat tentang para anbiya, para nabi ini tidak melakukan sebarang dosa besar, sama ada sebelum jadi nabi ataupun selepas dilantik menjadi nabi. Jadi ni sepakat. Dosa besar ni, zina ke apa, semua berhala ke apa, bunuh orang apa ni secara sengaja ni tak berlaku kepada nabi, sama ada sebelum jadi nabi atau selepas jadi nabi, tak berlaku dah. Adapun dalam melakukan dosa-dosa kecil yang tidak mendatangkan keaiban dah, kehinaan pada Nabi, setengah-setengah ulama berpendapat yang mungkin boleh berlaku lagi kepada para Nabi. Dosa kecil ni boleh berlaku pada Nabi dah. Justru menurut sebagian ulama aliran Asy'ariyah dan Ahli Hadis. Dah. Bukan Ahli Hadis saja, Wahabi tu, Asy'ariyah pun ada ulama yang berpendapat seperti itu. Dosa-dosa kecil boleh berlaku kepada para nabi, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar, tak sengaja dah. Sengaja ataupun tidak sengaja, sedar ataupun tak sedar, sebelum menjadi nabi ataupun selepas jadi nabi pun boleh berlaku lagi dah. Ni ada ulama kata, ada dulu orang gegel juga. Saya baca lah Syekh Albani tu, dia kata macam boleh berlaku lah dosa kecil nabi ni. Kutuk dia, kritik dia macam main lah. Kata ke dia ni, tapi sebenarnya kalau kita baca banyak, bukan dia seorang. Ulama Asy'ariyah pun ramai juga kata gitu dia. Ulama ahli hadis yang lain pun ramai juga kata gitu. Benda tu biasa je dah. Tapi disebabkan kurang membaca, kurang belajar, kurang berguru ni dah, dia jadi benda tu sangat pelik dah. Dia tahu maksum Nabi tak ada dosa, tak bahar dah, kecil ke besar ke, jika tak ada berlaku lah. Tapi kalau kita baca banyak, kita baca banyak, kita belajar banyak, kita akan jumpa perkara biasa, perbahasan di kalangan ulama.
Akan tetapi para ulama aliran Maturidiyah, sependapat tentang para nabi tidak mungkin sama sekali melakukan dosa-dosa. Tu aliran Maturidiyah lah. Lebih ke mazhab Hanafi lah biasanya lah. Sama ada besar ataupun kecil, walaupun sebelum menjadi seorang nabi ataupun lepas jadi nabi dah. Antara ulama Asy'ariyah yang telah memilih dan menyokong aliran Maturidiyah tersebut dalam masalah ini ialah Hafiz Al-Iraqi, Taqiyuddin As-Subki, Abu Ishaq Al-Sfiraini, Qadi Iyad dan lain-lain lagi ni. Ni ulama hadis kebanyakannya ni. Tapi mereka ni Asy'ariyah lah sebenarnya, tapi sokong dalam bab ini kata dosa kecil, dosa besar Nabi tak ada buat. Ada golongan firqah yang mengaku sebagai umat Islam tidak menganggap para nabi itu maksum. Ada juga dah. Firqah, dia bukan mazhab firqah ni. Pendapat mereka maksudnya tertua daripada sunnah jamaah ni. Pendapat mereka dikaitkan juga dengan hadis ini. Kait hadis ini hujah mereka ialah jika para nabi memang maksum, maka apa gunanya jaminan pengampunan yang diberikan oleh Allah SWT itu dia. Pendapat golongan ini jelas terkeluar daripada pegangan jumhur ulama ahli sunnah jamaah lah. Itu kayak gitulah dah. Jadi itulah kenapa dah perbahasan ni. Okay, maksud pengampunan Allah terhadap para nabinya yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Maksud pengampunan. Ada bahan ni. Ada mazhab yang terkeluar tu kata dia ada pengampunan. Mesti ada dosa dah. Nak apa dosa guano kalau tak ada dosa dah. Kalau begitu, apakah maksud pengampunan Allah yang disebut dalam hadis ini dan turut terpahat dalam Al-Quran sebagai firman Allah itu? Lihat ayat berkenaan di bawah ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfiraka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran 'aziza. Bermaksud sungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu kemenangan yang jelas nyata. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu, dan yang terkemudian di samping menyempurnakan nikmatnya kepadamu serta memimpinmu kepada jalan yang lurus. Dan dengan sebabnya Allah memberi kamu pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuhnya. Surah Al-Fatah ayat 1 hingga 3. Kerana zahir ayat, hadis dan ayat di atas lah menunjukkan Nabi SAW juga ada melakukan dosa. Namun kemungkinan kekeliruan daripada kenyataan hadis dan Al-Quran tentang pengampunan dosa tersebut telah jelaskan oleh para ulama melalui beberapa jawapan. Nak jawab gana ayat Quran ini dah hadis dia dah. Antara lainnya adalah seperti berikut jawapan ulama dah. Okey, pertama, maksud pengampunan di sini ialah pengampunan kepada umat Nabi SAW, bukannya kepada baginda sendiri. Ada ulama bahas tu, walaupun sebut pengampunan itu seolah tuju kepada Nabi, tapi maksudnya kepada umat Nabi, bukan kepada Nabi. Meskipun pendapat ini terdapat dalam sesetengah kitab tafsir, namun ianya ternyata tersasar jauhlah daripada kebenaran. Berdasarkan pendapat jumhur mufassirin, majoriti ulama-ulama tafsir ni tak setuju pendapat tu yang berpandukan hadis, termasuklah hadis yang sedang dibicarakan sekarang dah. Jadi tak betul kata ayat Quran hadis tu cerita pasal apa dosa umat Nabi Muhammad. Tak betul dah, tak ada pun. Jumhur ulama ni kata, jumhur ulama tafsir kata betul-betul ke Nabi lah, bukan pada umat Nabi. Di dalam setengah riwayat ini, apabila para sahabat mengaku bahawa nasib mereka tidak seperti baginda yang telah diampunkan segala dosa, apatah lagi keampunan dalam ayat ini tadi amatlah jelas ditujukan kepada Nabi SAW sendiri, dia bukan pada umat dia lah, pada Nabi teguh. Malah kenyataan ini disokong oleh sebuah kisah yang turut terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, itu apabila turun ayat pengampunan dalam surah Al-Fatah tadi, para sahabat pun mengucapkan tahniah kepada Nabi dengan ucapan mereka, hani'an mari'an fama lana. Bermaksud tahniah, bertuahlah Tuhan, namun bagaimanalah pula dengan nasib kami. Hani'an mari'an fama lana, gitulah. Tahniah, bertuahlah Tuhan, namun bagaimanalah pula dengan nasib kami. Maka sebagai jawapan kepada mereka, Allah SWT seterusnya menurunkan ayat 4 dan 5 lah. Yang 4 dan 5 surah Al-Fatah. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Bermaksud dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin supaya keimanan mereka bertambah-tambah di samping keimanan mereka
yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentera langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dalam keadaan mereka kekal dalamnya. Dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan demikian itu adalah kejayaan yang besar di sisi Allah. Surah Al-Fatihah ayat 4 hingga 5. Kesalahan atau dosa makhluk terhadap Allah SWT terbahagi kepada 3 peringkat. Yang paling berat ialah maksiatnya. Ia diikuti oleh khata' atau khati'ah. Sementara yang paling ringan ialah zamb, dosa lah. Pendapat ini dikemukakan oleh Qadi Iyad dan Syekh Waliullah. Jika maksiat yang merupakan kesalahan paling berat boleh diterjemahkan sebagai dosa dalam bentuk penderhakaan terhadap Allah, maka zamb, dosa ni mempunyai maksud yang berbeza. Jadi maksiat ini perbahasan yang berbeza antara maksiat dan zamb dah. Kalau kira terjemah biasa dosa belaka dah. Kalau terjemah Melayu dah, ada maksud berbeza lah kalau terperinci dah. Ada istilah yang khata', khati'ah. Sementara yang paling ringan zamb. Terjemah dosa belaka tapi makna yang lain dah. Maksiat ni lain pula dah. Okey. Zamb ni ia hanyalah dosa dalam bentuk keaiban, kesilapan, keterlanjuran dan seumpamanya. Jadi kalau Nabi hak disebut macam Nabi buat zamb tu, bukan maksudnya dosa maksiat ke apa, dosa kata benda yang tak siapa dosa lah. Keterlanjuran, kesilapan pun zambun je. Zambun dah. Zambun. Menurut mereka dosa maksiat dan khata' tidak akan sama sekali berlaku kepada para Nabi AS. Ini pendapat ni lah. Pendapat keberapa? Qadi Iyad dah. Dan Syahidullah ni. Dah. Jadi Nabi ni maksiat dan khata' tak berlaku dah. Berdasarkan teori inilah para ulama dari kalangan Asy'ariyah berpendapat para Nabi juga melakukan dosa. Namun dosa-dosa yang mereka lakukan bukannya dalam bentuk dosa-dosa besar seperti maksiat dan khata', kesalahan lah yang telah jelaskan tadi. Khata' ni salah berat, tidak? Sekiranya timbul persoalan tentang maksud istilah zamb yang dipakai oleh golongan ini bertentangan dengan maksud zamb yang dipakai dalam Al-Quran, itu dengan makna dosa secara umum, termasuklah dosa besar apa termasuk zamb dah. Zambu dah. Zambun. Sebagaimana dapat dikesan dalam firman Allah Taala di bawah ini dalam Al-Quran ni. Ini maksud zamb tu dosa besar apa itu maksud dia. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bermaksud katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sungguhnya Allah mengampunkan segala dosa dah. Yaghfiruz dzunub. Dzunub tu zambun lah. Mengampunkan segala dosa, sungguhnya dialah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Maka ia dijawab oleh golongan ini dengan mengatakan istilah zambun ni, zamb yang dipakai dengan makna dosa-dosa kecil ialah dalam konteks mengklasifikasikan jenis-jenis dosa. Kalau kita nak bagi, kalau makna bahasa ni kadang-kadang luah dosa kita kata, tak kira dosa besar sikit dia. Tapi kalau kita bagi kelas baru ada zambun hak kecil, maksiat besar lagi gitulah dah. Sebagaimana yang disenaraikan oleh mereka tadi, apabila zambun dibandingkan dengan khata' dan maksiat, barulah jadi rendah zambun. Atau apabila terdapat perkataan-perkataan maksiat dan khata' bersamaan berkataan zambun, barulah zambun tu masuk rendah, khata' dan maksiat lebih tinggi darjat dia, lebih berat lagi lah, dosa besar lah kita kata dah. Tapi jika perkataan zamb digunakan secara mutlak, maka ia boleh mengandungi makna dosa secara umum, termasuk dosa besar, dosa kecil, termasuk abihan. Maksud zambun, zamb yang disebutkan ayat Al-Quran dan hadis Aisyah di atas pada hakikatnya bukanlah bermakna dosa dah, kerana pemakaian maknanya boleh berada di bawah kaedah yang telah disimpulkan oleh setengah ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bermaksud amalan-amalan kebajikan golongan abrar. Hasanatul abrar amalan balik kebajikan golongan abrar. Orang-orang soleh masih dianggap sebagai kesalahan-kesalahan di sisi muqarrabin, yakni orang-orang yang hampir kedudukannya di sisi Allah. Dalam arti kata lain, perkataan zamb ni yang dikaitkan dengan para nabi sebenarnya bukanlah perbuatan-perbuatan berdosa jika disebahkan kepada orang-orang biasa. Kerana pengiraan kesalahan di antara seorang individu
Dengan yang lainnya berbeza-beza mengikut taraf, kedudukan dan ketinggian darjat mereka. Contohnya umat Nabi Muhammad SAW tidak dikira bersalah jika tidak mengerjakan sembahyang tahajud. Tetapi meninggalkannya adalah satu dosa bagi baginda SAW sendiri. Jadi lain darjat dia. Orang Nabi ni jadi dosa lah kalau tinggal sembahyang tahajud. Atau umat Muhammad ni, umat Nabi Muhammad tak siapa dosa dah. Contoh yang lain, Allah telah mengingatkan pada isteri-isteri Nabi bahawa mereka akan mendapat 2 kali ganda siksaan Allah berbanding orang lain jika mereka melakukan kesalahan melalui firman-Nya ini. Ya nisa'un nabi man ya'ti minkunna bi fahsyatin mubayyinatin yudha'af lahul 'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Termasuk wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan suatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab seksa baginya 2 kali ganda. Dan hukuman yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Surah Az-Zab ayat 30. Antara contoh kesalahan-kesalahan para Nabi yang sebenarnya bukanlah merupakan satu kesalahan pun bagi orang awam ialah pertama dah. Benda ni soal jadi macam dosa dah kalau kita tengok Al-Quran ada hadis dah, tapi sebenarnya orang awam bukan dosa lagi setahu tu dah. Pertama, kebimbangan Nabi Yaqub AS untuk melepaskan anaknya Yusuf AS keluar bersia-sia bersama abang-abangnya yang sudah dirasai olehnya mempunyai niat yang jahat yang tidak baik terhadap adiknya itu dengan alasan qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Bermaksud bapa mereka ni Nabi Yaqub lah menjawab, pemegian kamu membawa Nabi Yusuf tu nak bersama sangatlah menduka citakan daku. Dia sedih lah. Tak berapa nak pergi dia. Dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawalnya. Surah Yusuf ayat 13. Sedangkan bagi seorang Nabi, bagi dia tidak sepatutnya mengeluarkan alasan demikian yang seolah-olah menunjukkan bagi dia tidak bertawakal kepada Allah. Tak bertawakal apa ayat tu, tak bersyukur, tak bertawakal pun jadi salah besar dia dah. Akibatnya Nabi Yaqub AS telah dihukum dengan dipisahkan daripada anak kesayangannya untuk satu jangka masa yang agak lama. Lama lah, puluh-puluh tahun dah Nabi Yusuf berpisah daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub sangat sayang pada Nabi Yusuf ni. Nabi pun tak. Nabi ni sangat sayang sangat pada Nabi Yusuf ni. Siapa begitu sajalah tak. Tiuk kuat kehilangnya ni. Siapa buta kata dah. Jadi nak yang bunyinya saya punya saya tu jadi satu kesalahan dah. Dah. Jadi kita kena bergantung Allah. Saya ke Allah lebih daripada saya ke anak ke apa lah gitu. Lebih kurang dah. Nabi tidak siapa salah. Saya anak lebih daripada Nabi. Tapi seolah-olah ni tak suruh Tuhan nampak sekali tengok tak suruh Tuhan. Tapi gitulah secara zahir kita nampak mungkin Nabi Yaqub suruh Tuhan dah nah. Tapi sedih dia kuat sangat. Jadi benda tu jadi salah besar dah bagi Nabi. Tapi tidak bagi orang awam dah. Yang kedua, jawapan Nabi Musa AS terhadap pertanyaan pengikutnya dengan mengaku bahawa baginda lah orang yang paling alim. Sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi SAW berikutnya. Qama Musa an-nabiyyu khatiban fi Bani Israel fasu'ila ayyun nasi a'lamu. Faqala ana a'lamu. Fa'ataba Allahu alaihi idh lam yaruddal ilma ilaihi. Bermaksud pernah pada satu hari Nabi Musa AS berucap di hadapan kaumnya Bani Israel. Lalu baginda AS bertanya, siapakah manusia yang paling alim di dunia? Ini baginda lantas menjawab, akulah yang paling alim. Lalu Allah mencelanya kerana tidak mengaitkan pengetahuan dengannya. Jadi tak tanya Tuhan dulu dah. Allah sebutlah Allah alam dah. Janganlah kata aku paling alim lalu dah. Jadi hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Ibn Hibban dan lainnya. Padahal logik lah. Dia tahu dia je Nabi masa tu dah. Jadi dia lah paling alim dah cik di atas muka dunia ni. Sebab dia tahu secara umumnya gitu dah. Dah. Tapi benda tu salah besar kan, tak tanya Tuhan dulu dah. Akibatnya Allah SWT telah memerintahkannya agar mencari orang yang lebih alim daripadanya dengan menempuh perjalanan yang jauh dan melalui ujian-ujian yang mencabar ilmunya dah. Jadi masalah nak mencari tok guru pun sikit nah. Jadi susah pula dah. Nak betul Nabi Musa ni dah, kesalahan Nabi Musa. Okay, kisah yang ketiga dah. Dah. Contoh ketiga. Kisah Nabi Yunus AS yang teguran Allah terhadapnya dirakamkan dalam Al-Quran merusi firman-Nya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Bermaksud dan sebutkanlah peristiwa Zunnun. Nabi Yunus lah Zunnun ni. Yang punya nun ni. Jadi Nabi Yunus ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dah. Dalam keadaan marah. Dia marah ke kaumnya. Lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan. Jadi dia tak tanya Tuhan dulu nak tinggal kapur dia dah. Dakwah dah. Jadi dia memang kapur dia jahat masa tu dah. Tak dengar kata dah. Tapi dia tak dengar terima perintah Allah lagi ke lain. Dia pergi juga. Setelah berlaku kepadanya apa yang telah berlaku, maka dia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata dalam perut ikan lah. Yunus, Nabi Yunus, ikan paus ni. Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah, la ilaha illa anta lah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya, tolonglah daku. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Surah Al-Anbiya ayat 87. Akibatnya beliau telah merengkuk dalam kegelapan perut seekor ikan dalam satu tempoh yang agak lama setelah dicampak ke dalam laut. Lama pula dah. Di dalam perut ikan dah. Lepas tu barulah lama-lama tu baru tu ikan paus kehek dia keluarkan daripada perut ikan paus ni ke daratan dah. Dan kesalahan Nabi Yunus AS inilah yang telah menyebabkan umat baginda AS dikecualikan daripada ditimpa malapetaka dan azab atas pengingkaran mereka terhadap seorang Nabi utusan Allah. Jadi tak kena balas selalu lah. Umat Nabi pun serupa umat Nabi Yunus pun macam serupa umat Nabi lah. Tidak terus tak dengar kata Nabi terus kena balas dok. Maksudnya diberi kemaafan, ditangguh-tangguh dah. Firmannya bunyi ni. Falaula kanat qaryatun amanat. Tak dah. Mana tak terai mana ni? Okey, jadi sekarang ni ayat ni tentang cerita Nabi Nuh Yunus dah. Jadi jadi okey, walaqad. Okey. Falaula. Dah. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizy fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Dan bermaksud dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Nabi Yunus saja dah. Kaum Nabi Yunus ni orang lain tak ada dah kena azab tu. Tapi Nabi Yunus ni kena azab tiba dia bertaubat. Dah. Dan pula Nabi Yunus ni tidak diterima lah, tidak diberi kelepasan oleh Allah untuk pergi ke lain, tapi dia pergi dulu dah tanpa terima arahan daripada Allah. Maka dia kena macam kena azab lah sikit dah Nabi Yunus dah. Okey, lepas tu dan mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Dah. Tak kala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan pada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Surah ayat 98. Jadi dia bertaubat lah ke Nabi Yunus ni dah. Walaupun telah ditinggal oleh Nabi dia bertaubat, tak ada kena azab dah. Walau tak dia bertaubat belaka kaum Lut kau dah, kaum Ad ke, semua kena bala lah. Yang keempatnya, kisah keempat kisah Nabi SAW sendiri yang tidak memberikan layanan kepada pertanyaan Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Kerana lebih menumpukan perhatian kepada orang-orang kenamaan yang kelihatan berminat untuk mendengar ucapan-ucapan dakwah baginda. Jadi Abdullah bin Maktum ni buta dah. Dia tanya Nabi tak berapa nak jawab, nak layar orang lebih besar dah. Jadi orang kapur ni tambah-tambah buta pula. Nabi nak utamakan dakwah kepada orang yang lebih besar dah, pengaruh kuat dah. Perbuatan baginda tersebut mendapat teguran Allah menerusi firman-Nya, abasa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermaksud dia Muhammad bermasam muka dan berpaling. Kerana didatangi orang buta. Surah Abasa ayat 1 ke 2. Jadi sininya
Nabi seolah benda yang tak comel. Nabi pun ada sebab. Bukan saja nak tak layak orang buta ni. Sebabnya ada perkara besar. Kalau kita pun gitu dah. Ada kita ni ada. Kita menteri kita gapo tiba-tiba ada pembesar negara lain mari. Tiba-tiba rakyat miskin mana maju jumpa kita. Dia suruh layak dia dah. Jadi kita pun rasa tak berapa nak layak lah. Ni sebab ada orang petik lah. Ya dah. Tu biasa dah. Nabi pun sebenarnya tidak salah besar. Nabi buat gitu tapi jadi bagi Nabi tu ditegur direct oleh Allah SWT masuk dalam Quran sendiri. Kerana benda tu besar lah. Ada perbahasan ada golongan-golongan setengah-setengah ulama sufi ni. Ya seolah pertikaikan perbahasan Abbas Allah tu tentang tegur Nabi. Dia kata Nabi tak perlu, tak mungkin Nabi Allah tegur Nabi dengan cara begitu. Tapi pendapat tu sangat-sangat dhaif lah kita kata tak sebabnya. Ya dulu sampai dah ni. Itulah hujah ulama'nya faham gitu berlaku dah. Jangan tidaklah. Tidak ya kata payah nak bahas kata tidak betul gitu dah. Memanglah biasanya kebanyakan ulama mufassirin tambah-tambah ada dalil menunjukkan begitu. Ada dalil ni. Nah, tidak seperti Umar Aisyah tu tak jelas walaupun ada sanak kuat juga tapi nak jawab ini tidak sejelas ini dah. Tak apalah tu cerita perbahasan ini kita tinggal situ kita nak ambil lain dah. Yang keempat masuk perkataan zambun. Kita banyak mana lagi ni. Tidak kan. 22, 25. Berapa minit dah kita ni. Masuk perkataan zambun di sini ialah perasaan serba salah para nabi yang terpaksa menjalani kehidupan seperti manusia biasa yang lain. Dalam memenuhi tuntutan keperluan fitrah manusia seperti mendirikan rumah tangga, bergurau sonda dengan anak cucu, terlibat dengan kesenangan duniawi dan dunia seperti memakan makanan yang lazat, menggunakan pakaian cantik dan sebagainya. Jadi sebuah salah ni. Mereka terpaksa melakukan perkara-perkara yang sedemikian untuk menunjukkan pada umat mereka bahawa syariat yang dibawa adalah bersesuaian dengan fitrah manusia. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang rapat hubungannya dengan Allah dan merasakan setiap gerak-geri mereka sedang diperhatikan oleh Allah. Lebih-lebih lagi mereka sendiri telah mengetahui dan diperlihatkan kemewahan-kemewahan kehidupan sebenar di akhirat kelak. Yang kelima dah. Jadi benda tu Nabi pun jadi terlibat dengan fitrah manusia pun jadi salah dah. Seolah menikmati kehidupan sebagai fitrah manusia pun jadi macam salah dah. Zambun salah dosa tu lah. Jadi hak ni maksud dia ada setengah lama faham gitu dah. Okay, kelima, pendapat ulama kata yang kelima bentuk masuk zambun ni dah. Pengampunan zambun yang tersebut dalam hadis dan firman Allah di atas sebenarnya adalah untuk menenangkan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui khitab tashrif atau khitab takrim. Khitab tashrif dan khitab takrim memuliakan yang menyatakan baginda telah mempunyai kedudukan atau maqam yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi dan tidak perlu lagi dirisaukan di akhirat kelak, di mana setiap orang pada ketika itu amat memerlukan syafaat uzma. Jadi masuk zambun sini untuk pertenang perasaan Nabi lah. Jadi sebut gitu sebenarnya bukan nak cerita Nabi dosa tapi nak ayat Nabi ni mulia dah. Kerana walaupun para Nabi yang lain juga maksum, tetapi setiap mereka tetap berasa bersalah lagi dan bimbang dengan nasib-nasib mereka di akhirat kelak dah. Nabi-Nabi lain pakat urusan lagi, tak garanti dah. Ni mari cerita tak wali boleh jamin anak murid dia boleh masuk syurga, dia boleh sekat daripada masuk neraka dah. Nabi-Nabi sendiri pun tak ada berani hak jamin mereka ni masuk syurga. Siapa kepada mahsyar dia berasa kecuk perut belaka dah. Kecuali Nabi Muhammad SAW lah yang paling kata berani, paling yakin diri lah. Keadaan ini digambarkan oleh hadis yang menceritakan tentang peristiwa di pada mahsyar. Apabila para Nabi diminta memberikan syafaat, masing-masing daripada mereka enggan memberi syafaat, tak berani belaka dah. Sebaliknya mengatakan bahawa pada hari ini mereka juga harus menanggung beban dosa. Kecuk perut takut ke Tuhan belaka, tak berani nak tanggung dah. Beban taklif untuk minta syafaat kepada manusia. Namun apabila orang-orang yang mencari syafaat tadi sampai kepada Nabi SAW, baginda terus memberikan syafaat tanpa menyatakan kerunsingan terhadap diri sendiri untuk menghadapi hitungan amalan di hari tersebut. Jadi Nabi ni seolah tak urusin lah amalan dia dah. Walain Nabi lain pakai urusin lagi, tak ada jaminan. Ini adalah kerana baginda SAW sudah pun diisytiharkan bebas daripada memikul apa-apa tanggungan menerusi ayat pengampunan tersebut. Jadi Nabi ada seolah ada jaminan lah. Seolah maksum tu jaminan
seolah tak payah pusing lah kepada dosa untuk minta syafaat panjang lagi dah kita ni. Sudah sikit lagi dah. Jadi kita hadis atas ni jauh dak mana dah. Dan jadi Nabi marah lah, tanda kemarahan pada wajah Nabi tu kita syarah panjang marah Nabi marah tu pasal apa lah. Kemudian ni kita sambung dia. Kemudian baginda bersabda, sungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling mengenali Allah di kalangan kamu adalah aku. Tak habis lagi ni. Ada lagi masuk je kena dah. Tunggu. Okey, ada. Jadi maksud zambun tu dah. Perbahasan panjang zambun tak habis lagi. Dosa tu maksud apa zambun dah. Okey, maksud zambun. Ni dalam hadis dan ayat di atas. Sebenarnya adalah kesilapan ijtihad baginda sallallahu alaihi wasallam saja, bukan dosa sangat. Kesilapan ijtihad dah. Orang lain dia maafkan lah dah. Tapi Nabi ni seolah besar dah. Orang lagi besar, Perdana Menteri ke apa, tanggungjawab yang lebih besar gitulah dah. Kita ni kadang-kadang politik dah, cara dah, PM dah. Allah semua perkara tu atas kepala PM. Raja ni seolah tak wujud dah. Tak ada tanggungjawab raja dah. Nak jaga agama, nak jaga Melayu ni atas Perdana Menteri belakang dah. Jadi salah lah dah. Nabi ni besar lagi daripada Ratu Agung Raja apa, besar lagi seluruh dunia. Nabi ni penghulu umat ni, Sayyidun Nas, penghulu segala manusia dia, penghulu sebagai manusia dia. Bila-bila gitu pun ijtihad Nabi ni sepatutnya tidak ada salah, tapi dia kecil pun menjadi kesan yang besar, jadi seolah macam zambun tu seolah dosa, seolah macam dosa dah. Padahal ijtihad dia, kalau orang lain ijtihad taklah sampai situ dah. Jangan cepat menghukum lah orang ni sokong harapan kau, sokong pak, sokong gapo kau dah, sokong DAP ke gapo. Bukan kerana betul-betul nak khianat agama, kan ijtihad dia orang ni tak khianat agama dah. Ataupun ada benda silap pun dia kata tidaklah. Siapa kau jahat ni turut agama, boleh bincang lagi dah. Jadi tu ijtihad lagilah kita kata tidak besar agama. Hak bau-bau rakyat ni tidak mudah jadi kafir dah. Jadi gitu kena faham dah. Jadi Nabi ni walaupun sikit tak berapa kena ijtihad Nabi tu, seolah-olah salah besar lah. Padahal tidak salah bagi orang lain dah. Sedangkan bagi orang-orang yang lain, kesilapan ijtihad bukanlah merupakan satu dosa, bahkan boleh pahala kalau ulama ijtihad dah, orang yang berhak dah. Bahkan seorang mujtahid itu akan meraih 100 pahala jika ternyata ijtihadnya, pendapatnya salah. Sebaliknya dia akan mendapatkan 2 pahala jika ijtihadnya betul. Walau bagaimanapun sebagai seorang Nabi, baginda tidak berasa tenang jika terbukti mana-mana ijtihadnya tersalah. Maka untuk menghilangkan perasaan bersalah tersebut, itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat pengampunan yang berkenaan. Itu pendapat yang ke-6 lah tentang zambun dosa ni. Bukan dosa gabur, ijtihad pendapat yang salah. Yang ketujuhnya, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Maulana Syabir Ahmad Uthmani, ayat ini sebenarnya menunjukkan kemaksuman Nabi SAW sebenarnya, bukan cerita dosa daripada melakukan sebarang dosa sebenarnya. Kerana perkataan ghafara juga bermaksud menutup. Bukan Allah hapus dosa, Allah tutup dosa, tak buat dosa. Jadi Nabi tak boleh tak buat dosa, tak jadi buat dosa. Dalam arti kata lain, ayat berkenaan menegaskan bahawasanya Allah SWT menutup atau melindungi baginda daripada perbuatan dosa, sama ada yang terdahulu ataupun yang terkemudian, bukannya dengan membiarkan baginda melakukan satu dosa lalu mengampunkannya selepas itu. Tu maksud sebenarnya Nabi tak buat dosa. Tutup daripada ghafara tu maksudnya bukan ampun, macam buat dosa tu berampun, tapi maksudnya tutup daripada terbuat dosa. Nabi tak ada buat dosa dah. Jatuh Nabi lah. Jadi orang lain enggak Perdana Menteri ke siapa dia, Tok Guru hebat sama mana Tok Guru kita pun ada pendapat yang salah. Kita kena tegur, ataupun kita tak pakai pendapat dia, tak tegur pun kita tak boleh pakai pendapat dia, tersilap. Nak kan manusia dia. Jangan Tok Guru kita kata enggak orang ni sesat kafir, kita pakai mudah lalu dah. Tak tengok hujah dia dulu dan perbuat perbandingan. Tok Guru kita pun manusia juga, ada salah silap dia dah. Itu kaedah kita berinteraksi dengan pendapat manusia berbanding pendapat Nabi, kata-kata Nabi. Jangan kita buat sama serupa dah. Kata-kata ulama ni serupa kata-kata Nabi. Jangan dah. Okey, pendapat ini dikuatkan lagi oleh kenyataan Allah Ta'ala tentang Nabi Yusuf dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Bermaksud dan sebenarnya, perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya dah. Hammat bih. Waktu tu nak ke Nabi Yusuf lah dah.
Dan Yusuf juga kemudian mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu. Wa hamma biha. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Al-arra'a. Laula arra'a burhan rabbih. Tak ada tanda dari Tuhannya. Jadi tergodok lah. Naik juga nafsu Nabi ni dah. Gitu terkira dah. Jadi Zulaikha ke nama dia ni. Tak jelas tu riwayatnya Israiliyat ke apa. Tapi yang pentingnya. Setara tu lah dalam Quran sebut dah. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik. Jadi nampak tu siapa sekat daripada buat zina ke apalah. Buat terbaik. Dan perbuatan-perbuatan yang keji dia Allah jaga Nabi dah. Kerana sesungguhnya dia adalah hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Surah Yusuf ayat 4. Jadi sini seolah-olah Nabi Yusuf kena bukan buat zina dulu baru diampunkan. Tak ada buat zina sekat dah. Masalah ampun ghafarah situ. Maksud dia seolah-olah dinasriha anhu su'a wal fahsya. Jadi maksudnya dipalingkan daripada buat dosa. Nabi-nabi dipalingkan daripada buat dosa. Jadi tak buat dosa lah. Diampunkan dengan maksud tutup tak buat dosa. Jadi masukkan dengan hamba-hamba kami dibersihkan dari segala dosa. Di dalam ayat tersebut ini ialah para anbiya Islam. Jadi para nabi ini bukan Nabi Yusuf saja, nabi lain pun serupa dengan ayat ini lah. Bagi penulis pendapat ketiga, keempat dan ketujuh ini adalah yang terbaik di antara tujuh pendapat dikemukakan tadi. Jadi pendapat ketujuh ni, hak ngelas sekali ni, Syabir Ahmad Uthmani ni. Dah pendapat kuatkan lah. Dah kuat. Tak apalah tu khilaf ulama tentang dosa kepada Nabi ni banyak perbahasa dia panjang lagi. Bukan serengkah kita mengaji biasa dah. Kita kena belajar cara ni. Kalau tak kita berasa ada dengar sikit pelik. Tok guru mana mengajar kita kata sesat lalu dah. Wahabi kau sesat kau apa jangan tunggu dulu dah banyak lagi perbahasan ni. Okey habis itu habislah sikit lagi dah. Minit dah kita ni 3 minit dah. Okey seterusnya baginda bersabda sungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling mengenali Allah di kalanganmu adalah aku. Nabi kata gitu ya. Jadi bukti daripada hadis ini tentang iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Tu maksud kitabnya yang kita beriman ya. Pertolongan terakhir teks hadis ini menurut Imam Bukhari mengisyaratkan bahawa iman itu boleh bertambah dan boleh juga berkurang. Asas bagi pandangan beliau adalah masalah ini ialah kata-kata Nabi SAW bahawa baginda lah orang yang paling bertakwa. Kenyataan ini mengisyaratkan kepada kesempurnaan dari sudut amalan. Jadi sempurna amalan, sempurnalah iman dah. Dan kata-kata Nabi SAW bahawa baginda lah orang yang paling tahu tentang Allah atau paling mengenali Allah. Pula mengisyaratkan kepada kesempurnaan dari sudut ilmu tentang Allah dan agama Allah. Jadi Nabi ni ilmu hebat, ilmu paling tinggi. Jadi di iman dia pun kuat dah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan beliau adalah orang yang paling sempurna, maka itu berarti orang lain tidak akan mencapai tahap kesempurnaan seperti yang dicapai oleh beliau. Jadi orang lain nak cari agama, nak cari iman yang kuat, tidak dengan cara Nabi ajar, maka tu tak betul. Sebenarnya bukan iman yang kuat, terbabah. Iman tak betul dah. Dia berasa amal zikir pelik, gapo selawat pelik-pelik, amal lebih hak daripada Nabi ajar. Dia berasa dia betul edah, sebenarnya dia semakin sesat, semakin jauh daripada iman yang benar dah. Secara tidak langsung ia membuktikan tahap kesempurnaan iman setiap individu adalah berbeza di antara satu sama lain. Jadi iman itu berbeza dengan sebab ilmu yang benar, ilmu keyakinan yang kuat, makrifah yang kuat. Jadi iman itu ada hak lebih, ada hak kurang dah. Jadi di atas dasar inilah Bukhari berpendapat iman itu boleh bertambah dan boleh juga berkurang. Oleh hadis ini juga Imam Bukhari ingin mendedahkan bahawa amalan mempunyai kesannya terhadap iman seseorang. Semakin sempurna amalan seseorang itu, maka semakin sempurnalah imannya. Jadi amalan itu Nabi walaupun disebut pasal ilmu dia, tapi amalan dia ada semuanya bag apa dah. Semuanya amalan hak cara sunnah tu menandakan iman kuat. Amalan hak bid'ah menandakan iman tak betul jalan. Gitulah tak kuat sebenarnya dah. Untuk semua perbincangan di atas lihat Fathul Bari jilid 1 muka 71 hingga 72, Faidul Bari bersama hasyiahnya Al-Badrul Sari jilid 1 muka 95 hingga 97, An-Nibras Asyarh Syarhil Aqaid muka surat 283 dan 284, Tafsir Qutubi jilid 16 muka surat 283, Imdadul Bari jilid 4 muka surat 401 hingga 402, Umdatul Qari jilid 1 muka surat 170 hingga 177, Al-Kawakib Ad-Darari jilid 1 muka surat 112 hingga 113, Syarh Inul Battal jilid 1 muka surat 72 hingga 73, Kashful Bari jilid 2 muka surat 94 hingga 103, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 204 hingga 205, Tuhfatul Qari jilid 1 muka surat 207 hingga 208. Itu secara umum dah.
Jadi intisari hadis. Tu bahasa perkataan dah. Ini intisari pengajaran umum punya paling utama dalam hadis ni. Antara pengajaran panduan pedoman dan hukum yang dapat disimpulkan daripada hadis ini ialah iman akan semakin bertambah dengan bertambahnya amalan kebaikan seorang. Ini tak boleh kata iman dia molek atau akan tuduh semuanya baik dah. Jadi iman itu akan nampak pada zahir amalan dia dah. Yang kedua, menurut Imam Bukhari dan jumhur ulama, iman bertambah dan berkurang kerana ia bersifat murakkab. Maksudnya tersusun daripada anggota-anggota juzuk-juzuk tertentu dah. Jadi bukan istoqa dan basit kita kau dah. Menurut Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah pula juzuk iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang bertambah dan berkurang hanyalah kaifiatnya saja dah. Ini kerana bagi mereka iman itu bersifat basit istoqa dah, dari hati. Cuma hak zahir amal zahir itu hanya mencantikkan menyempurnakan iman dah. Dah gitu dah. Ketika dengan melakukan amalan kebaikan, dosa seorang mungkin dihapuskan walaupun tanpa permintaan ampun terhadap dosa tersebut. Tak minta apa pun, buat baik pun boleh hapus dosa ni. Menyedari hakikat inilah para sahabat telah berusaha untuk berbanyakkan amalan masing-masing. Jadi banyak amalan untuk hapuskan dosa. Yang keempat, ibadah bukanlah suatu perkara yang boleh dilaksanakan sesuka hati tanpa mengikut batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Ada cara dia, ada benda yang Nabi ajar, sunnah Nabi. Kita tak boleh buat rekod-rekod sendiri. Sebarang tokok tambah. Telah ibadah tanpa sebarang rujukan dan sumber pengambilan yang jelas adalah dilarang dalam Islam. Sebab itulah Nabi SAW menegur perbuatan para sahabat yang ingin melakukan ibadah tanpa mempedulikan tanggungjawab mereka yang lain. Jadi bukan ikut suka kita mereka, atas ajaran Nabi kita buat dah setara mana yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kelima, suatu amalan kebaikan yang dilakukan secara berterusan lebih digalakkan walaupun dalam kuantiti yang sedikit dan lebih utama berbanding amalan yang banyak tapi tidak berkekalan. Sikit-sikit istiqamah lebih baik dah. Masa muka sehari, 2 muka sehari Quran dah. Semaya berapa rakaat, 11 rakaat setiap hari kau sunat dah. 12 rakaat kau tetap istiqamah berbanding dengan 100 rakaat. Lepas tu bakal tinggal ada sebulan dah. Dia kena apa-apa ketentuan dalam agama haruslah diterima menurut tuntutan masing-masing. Misalnya ibadah-ibadah yang berada dalam kategori azimah. Tekan sungguhlah azimah dia. Seharusnya diterima sebagai kewajipan yang berada dalam batas kemampuan manusia dia. Hak teruk-teruk pun atas kemampuan manusia lagi dia. Dan rukhsah pula sebagai keringanan yang diberikan oleh Allah SWT yang harus diterima dengan hati yang terbuka tanpa mencari-cari alasan untuk menyusahkan diri sendiri. Dan Nabi kata tak payah lah. Nabi kata boleh semuanya qasar jamak. Ketika musafir dah sudah tahu lah aku ni boleh buat lagi dah. Tak sepakat rukhsah Nabi ajar dah. Tu melampau dah. Dah tak boleh. Nabi pun semaya ketika musafir semaya qasar ataupun susah semaya jamak dah. Jadi kita tak boleh nawai sunnah Nabi dah. Ini jadi ekstrim dah. Jadi sesak juga. Yang ketujuh, kesederhanaan dalam mengamalkan amalan agama akan diperolehi apabila jiwa seseorang tidak dikongkong oleh sikap melampau. Di sikap melampau ni mudah nak kafir orang dah, menyesatkan orang dah. Ataupun amal ibadah pun dia berasa dia ni tak. Dia tuduh orang lain, menggalak dia jujurnya zikir, menyambut kemenangan ke ataupun menanti dah. Dia ingat orang lain ni jahat benar dah, dia je baik dah. Ni sikap melampau, tuduh orang lain tolak Islam dah, dia je terima Islam. Atau sikap memandang ringan dan remeh terhadap sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ni pun sikap melampau ni, sunnah Nabi ni dia berasa remeh. Dia amal zikir-zikir tak guru, tak wali je dah. Jadi sekarang berlakon boleh jadi sesak lepas tu dah. Yang ke-8, keinginan generasi para sahabat yang amat kuat dalam mempertingkatkan amalan ibadah mereka sehingga sanggup memutuskan perhubungan mereka dengan tuntutan Nabi ni. Sahabat ni kena sekat lah. Over sangat lah kita ni. Kita gelon ni. Kita bukan kena tolak dah. Malah amal ibadah nak. Sahabat ni kuat telajak nak beribadah. Siapa kan Nabi tahan. Slow sikit. Kita ni nak tolak kuat dah. Semuanya jemaah masjid pula malah dah. So kau nak semuanya malah kuat-kuat. Baca Quran banyak-banyak ni. Zikir Quran. Jadi kita ni zaman lain lah. Zaman handset, zaman apa. Banyak cuba malah pula nak beribadah. Okay, yang ke-9 ni, para sahabat adalah contoh umat Muhammad yang telah merasai kenikmatan, kelazatan dan kemanisan ibadah. Bukan sebab apa mereka ni masa manis ibadah. Tu je boleh semaya lama, boleh zikir lama, baca Quran lama. Kerana itulah mereka berlomba-lomba hendak melakukannya sebanyak mungkin kerana merasa manis, lazat ibadah ni.
Kita nak suruh sedap kena merasai kenikmatan dia lah. Dah. Yang ke-10, keharusan kemestian lah menunjukkan kemarahan pada orang-orang yang melanggar batasan syarak. Kena tunjuk marah. Jangan biar benda tak betul dah. Terlalu bergantung kepada pendekatan psikologi yang salah atau berpegang dengan prinsip terlalu berhikmah pada setiap masa dan dalam setiap keadaan, kadang-kadang tidak mendatangkan kesan yang baik yang diharapkan. Jadi kadang kita kena tunggu cengeng marah ni. Bukan kita nak marah kau itu sungguh, tapi kita kena tunjuk tu sebagai pengajaran bagi dia dan bagi orang lain retak dah. Supaya tidak terbabah. Janganlah over sangat melampau dalam agama ni dah. Kena tunjuk backing dah. Kadang-kadang tidaklah nak tuduh kau itu, tapi kalau tak tunjuk backing dia melagak. Anak murid kita kadang tunjuk backing dah. Dia gurau dia kelah gapo tunjuk backing, kita tak semarah mana, tapi takut dia melagak. Kita tunjuk backing sikit dah. Gitulah dah. Tidak tak terkawal kelah. Kerja buat lembek kat tak terkawal dia kelah ni nak. Yang ke-11, keharusan kemestian menyatakan kelebihan dimiliki pada kadar yang diperlukan oleh tuntutan keadaan. Ia tidak termasuk dalam kesombongan yang dilarang dalam agama Islam. Jadi Nabi puji diri sendiri tu kerana benda betul sekali lah. Lepas tu terpaksa supaya orang tidak terlajak lebih daripada Nabi dah. Begitu juga kita kadang-kadang boleh lah sikit-sikit dah. Hoyak budak walaupun tak berapa molek kadang-kadang dah. Tapi kita boleh hoyak. Budak semangat nak 13 Mei ke apa dah. Nak sembelih kapi harbi lah dah. Kadang-kadang sembelih orang Islam bersekongkong dengan kapi harbi dah. Kita nak hoyak Cina ni. Hoyak yang kita balas Cina dah. Gapo-gapo projek. Dia pegang Cina ni. Orang besar politik ni dah. Dia nampak balas di bawah ni nak sembelih dah. Di atas ni kekah pitih bersama tokai-tokai Cina dah. Kita jangan over melampau dah. Yang ke-12, Nabi SAW memiliki kemuncak kesempurnaan sama ada di sudut amalan maupun di sudut pengetahuan tentang agama. Nabi ni sempurna molek. Kerana itulah beliau layak dijadikan contoh teladan. Tak ada lah paling sempurnanya Nabi SAW di segi iman, amal dah. Yang ke-13, pada hadis ini terdapat contoh betapa Nabi SAW mengambil berat tentang para sahabatnya dan betapa baginda mengasihani mereka agar iltizam yang dibuat tidak akan menyusahkan umatnya dan sahabat-sahabat baginda lah. Dan membebaskan mereka di kemudian hari. Nabi fikir jangan jadi tertekan pula amal agama dah. Yang ke-14, hadis ini juga menunjukkan betapa ajaran Islam itu bersesuaian dengan fitrah manusia yang mudah dan tidak membebankan penganutnya. Wallahu a'lam, setakat itu saja. Subhanakallahumma hamdika subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.